Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu. Hari ni aku nak kongsi sikit pasal kisah dulu-dulu. Sebelum aku kena Alzheimer, lupa dah semua benda, kan? Mana tahu kan. Jadi aku nak rekodkan memori ni dekat dalam YouTube aku, dekat dalam channel aku supaya boleh tengok balik lah nanti. Tu je cerita dia. Tapi sebelum tu kita intro dulu. Alright. Doesn't matter if they're blue, green, brown, they flash like fire. Selamat datang. Terima kasih pada yang baru live. Sekejap aku share sekejap. Share sekejap. Take your flag and stick it where you like. I'm reaching higher. Oh darling, and if you think the planet's alright. Kenapa tak keluar gambar ni? Aku lagi keluar dah. Okay, cun. Alright, so sebelum aku Dr. Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Ali. Apa khabar? Aduh. Gemuk lah saya, Cik Ali. Saya ada benda kelakar. Ada benda kelakar satu. Saya baru-baru ni saya pergi timbang lah. Timbang berat badan kan. Jadi timbang saya tu kan. Saya timbang, turun berat badan saya 3 kilo. Saya cakap, apa hal ada something wrong ke kan? Berat badan turun ni. Tapi tak ada apa-apa pun. Tak ada rasa perubahan tak sihat ke apa ke. Tak ada. Hari ni entah apalah agaknya anak saya pergi tukar bateri ke apa kan. Dia tunjuk betul punya berat badan. Kambing gurun. Berat rupanya. Patutlah. Pelik juga kan. Muka nampak bulat kan. Tapi berat badan turun. Aduh. Jam. Pastikan timbang anda ada bateri sebelum anda menimbang. Okey. Tengah salat. Ya. Ju ada cakap. Dia order dengan Cik Ali. Salat. Okey, cun. Terbaik. Okey, so malam ni kita nak sembang lah sikit. Nak cerita apa. Nak cerita pengalaman. Bukan pengalaman lah. Memori sewaktu waktu sekolah dulu lah. Jadi aku ni dulu tahun 1985. 1985 aku darjah 1. Aku darjah 1. Jadi aku masuk sekolah rendah kebangsaan Galing. Aku ingat sekolah rendah kebangsaan Galing. So sekolah ni dia lebih kurang dalam jarak dia lebih kurang 10 ke 12 kilometer lah daripada rumah aku. Kan? Jadi daripada sekolah rendah ni aku duduk dalam kuartus Politeknik Kuantan kan. Polisas. Jadi dia mula-mula sekali bapa aku memang dia hantar aku pergi sekolah lah. Dia hantar aku pergi sekolah. Lepas tu bila selepas seminggu dah naik bas. Lah. Najmi cakap ni, berani penimbang tu bawa. Itulah dia. Penimbang ni bahaya. Muhammad Muslimi. Muslimi. Assalamualaikum. Aku sekolah Galing juga. 1989 tahun 1. Aku 1985 tahun 1. Alright. Mesti kau pun ada sama cikgu dengan cikgu aku lah. Kan? Okay. Jadi, aku pergi sekolah tu. Okay, first kali benda yang aku boleh ingat lah bila aku naik bas. Aku naik bas Politeknik, bas Polisas. Jadi setiap pagi bas akan pergi lalu. Dia akan hantar beberapa sekolah menengah apa semua. Dan dia akan hantar ke sekolah Galing lah. Jadi yang menarik dekat sebelah sekolah Galing. Aku cerita dari luar dulu. Sekolah Galing ni. Dia dekat luar dia ada sederet kedai tau. Dari kedai tayar. Yang paling dekat sekali aku ingat. Kedai tayar lori kan. Lepas tu ada beberapa kedai dan ada kedai runcit. So special kedai runcit ni ialah dia ada tikam. Dia ada tikam. Jadi antara aktiviti pagi yang aku buat lepas tu pergi sekolah. Ni mula-mula belajar kan. Tapi darjah 1 belum lagi. Darjah 1 dah.
dah kenal lah. Sebab sekolah petang. Darjah 1 sekolah petang tau. Sekolah petang. Jadi, dia dia ada tikam. Okay. So, kita tak tahu pun pasal tikam. Kita tak tahu pun pasal judi. Tapi kita pergi kedai tu sebab ada dingdang. Ada tora kan. Kita cakap, bestnya ni. Ada coklat ni kat dalam dia. Ada mainan kan. Kita duduk macam tu lah tengok. So lalu aku suka browsing lah. Browsing tengok, apa yang best kedai ni lah. Okay, macam ni macam-macam. So sampailah aku tengok ke papan tikam tu lah. So sekarang kalau korang nak tengok papan tikam, kalau orang ada dekat Kuantan, korang boleh pergi ke kedai member aku, Kuantan Pickers, dia masih lagi simpan dan dia pamerkan papan tikam tu, ada kertas-kertas tu. So aku tengok papan tikam tu kan. Aku tengok masa tu, sekejap kita tengok chat. Cik Ali cakap apa? 1985 kawan dah form 4. Oh, dah besar. Kan? Astaga, judi tu. Judi kan. Okey, Najmin cakap apa? Berapa kupang punya tikam? 20 sen. Masa tu dia 10 sen. Dia 10 sen. Belum 20 sen lagi. Dia masih lagi 10 sen. So, jadi, aku cuba-cubalah. Masa tu bapak aku bagi aku belanja sekolah masa tu 50 sen je. 50 sen. So, aku cuba ambil kan. Bayar 10 sen kan. Kalah. Okay lah. So, tak apa. Esok, datang lagi. Kan, member cakap try. Sekali ada member yang kena tau. Member kena, dia dapat pedang kecil lah macam keychain kan. Bangga gila siu, tunjuk-tunjuk. Aku cakap kambing tu dia ni. Okay. Tu yang membuatkan motivasi kita tercabar tu. Okay, jadi aku mau pergi test juga kan. Test nasib. Tak dapat. Second time tak dapat. Kali ketiga aku dapat tau. Aku dapat aku tak ingat ada benda. Tapi dia bukan makanan. Dia permainan lah. Dia permainan macam gasing kecil ke apa macam tu lah. So, okey lah. Okay. Jadi, yang menarik dia, itu, so aku tak adalah pergi tiap-tiap hari lah kan. Sebab nak makan kat sekolah masa tu 50 sen tu, boleh beli nasi lemak sepiring 3 sen, air cincau 20 sen. Jadi, kalau nak simpan duit sikit untuk belanja lepas sekolah, kena bajet lah kan. Jadi 50 sen tu kalau aku dah tikam 10 sen, dah tentu air power member kan. Okay. Jadi setelah berapa lama, aku duk kaji tau. Aku cakap, macam mana kita nak hack tikam ni? Macam mana nak hack tikam ni? Mesti ada jalan. Macam mana kita boleh menang tikam ni dengan kan? So jadi apa aku buat tau? Aku try kan. Aku duduk dekat kedai tu, aku tarik setiap helai dia punya kain, dia punya kertas tu, aku angkat. Ketat ni. Ni longgar. Ni tak cukup gam. So ada yang macam gam dia lekat padu kan. Okey, aku rasa ini mesti betul ni kan. Aku pun cabut. Yang gam dia kuat tau. Pak, aku cabut bagi kat toki tu. Toki India kan, kedai India. Dia pun buka. Kena. Okey. Bosin. Dapat dia. Aku berjalan lagi. Aku selai aku angkat sikit, angkat. Ni gam, banyak ni gam ni. Cabut. Kena lagi. So, dalam seminggu tu kan, macam-macam mainan aku buat balik tau. Jadi bapak aku macam, ni kau mana dapat ni? Aku masa tu, dah mulalah belajar kelentong-kelentong sikit kan. Jadi aku cakap lah, ni member bagi ni. Cakap, tukar-tukar dengan member kan. Jadi bapak aku ni memang kurang beli mainan kat aku lah. So, okey lah, aku kelentong lah. Cakap ni kawan aku bagi kan, pinjam kawan punya lah. Jadi, mamak tu kan, kedai India tu, dia dah macam, budak ni dah boleh hack kan. Asyik kena je dia kan. So, satu hari tu, aku datang, dia dah pakai stapler tu. Dia dah tak pakai gam. Aku rasa mungkin betul ke tempat yang dia kata macam, okey, mungkin lah teori dia kan. Yang mana dia nak kasih menang tu, dia taruh gam lebih kan. Jadi mungkin dia telah cuba untuk standardkan papan tikam tu, dia pakai stapler tu semua. Jadi semua sama tau. Lepas tu lah aku dah putus lah kat situ lah. Tak dapat lah. Alright. So itu cerita aku di luar sekolah. Kita tengok tengok apa member chat ni.
Najmin, kau suka judi sebenarnya? Bukan judi. Aku suka hack. Macam mana cara dia kan? Macam mana nak menang benda tu. 50 sen aku lepas beli nasi lemak. Betul. Kan. Dah ahli Jasmine ingat. Assalamualaikum. Amboi sekolah galing je. Ya, sekolah galing. Okey. Last kali kena halau kasino kau. Main jentik shilling. Jentik shilling apa? Aku tak ingat. Pada. Okay. So yang aku ingat lah. Okay. So itu di luar sekolah. Okay. Jadi masa aku masuk sekolah darjah 1 tu, aku ingat nama cikgu kelas aku lah. Guru kelas aku nama dia Puan Halimah. Aku tak tahulah Puan Halimah ni ada lagi ke tak ada kan. Tapi masa tu dia dah tua lah. Dan Puan Halimah ni, kenapa aku ingat dia? Sebab dia ada anak. Anak dia dalam kelas dia, sebayang aku. Anak perempuan dia. Anak perempuan dia nama Nur Adora. Cun lah. Semua orang nak ejah kan. Anak cikgu kot. Jadi Nur Adora ni terkenal lah dekat dalam sekolah tu. Masa tu darjah 1 kan tahu lah budak-budak pakai uniform kan. Warna biru gelap kan. So, yelah dia bertocang lah apa semua, kemas, cantik kan. Jadi, aku ingat Cikgu Halimah tu sebab nama anak dia tu lah, Nur Adora tu. Tapi aku cuba lah, Google lah. Lama lah dulu aku cuba search kan. Tak jumpa lah. Nama-nama kawan-kawan aku yang aku cuba ingat masa sekolah rendah, aku cari tak jumpa dah. Seorang je yang aku yang ada lah yang aku boleh jumpa lagi sekarang ni ialah ada ramai yang bersekolah dengan aku daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah tu ingatlah aku. Tapi yang mana dah terputus dengan aku daripada sekolah rendah tu banyak dah aku tak jumpa, melainkan yang korang semua kenal yang paling famous ialah itulah Jackie. Yahoo, aku stay Yahoo. Tu Jackie tu kelas satu sekolah aku dulu. Satu sebaya, kita orang sebaya lah. Okey. Jadi tu tadi di luar sekolah. So tadi dan di dalam sekolah tu anak Cikgu Halimah ni, tapi dia action. Nur Adora ni dia action. Dia tak nak layan kan. Baiklah darjah 1 kau gila ke? Kan semua nak macam mengorat. Mengorat pun tak pandai kan. Jadi apa yang menarik masa darjah 1 ialah yang aku ingat kelas muzik lah. Kelas muzik. So kelas muzik masa tu pakai recorder kan, recorder. Aku ingat lagi recorder tu punya lagu lah, GGGABG dia punya kod dia kan. Lagu. Cikgu muzik aku tu garang tu. Kalau salah kau ada ketut recorder tetap kepala. Memang keras kot recorder tu. Kambing betul. Kan. Siapa sekolah gali mungkin ada pengalaman sama dengan aku lah. Okay. And then lepas tu darjah 1 tak ada benda biasa sangat lah, baru-baru nak explore kan. Okay, darjah 2 ni okey lah, naik sikit. Dan aku ada banyak kawan. Kawan aku yang aku ingat lah yang dah terputus yang dah terputus hubungan, salah seorang dia ialah Muniandi. Munieapple. Dia India. Muniapple. Muniandi ke nama dia. So kita orang panggil dia Muniapple. Sebab apa panggil dia Muniapple tak tahu. Kenapa aku ingat dia? Sebab dia berak dalam seluar. Dia berak dalam seluar. Muniapple ni dia berak dalam seluar. Dia pernah berak dalam seluar. Jadi kita pernah tolong dia lah kan. Bawa dia pergi toilet kan. Jom bawa dia pergi toilet kan. Jalan terkepit-kepit dengan sebatang tahi tertonjol keluar kat buntut kan. Itu Muniandi. Dia, tapi lepas tu kita kawan baik lah. Kita selalu lepak tepi padang. Kalau kutip sampah sama-sama. And then nasi lemak masa tu cakap kau kat kantin sekolah kan. Nasi lemak dalam sepiring kan. Nasi lemak ada sambal, ada telur. Telur potong nipis tu. Telur tu dia potong nipis. Telur rebus kan dia potong nipis sekepit. Jadi sepiring tu 30 sen. Dia tindan atas tindan. Bayangkan jadi bila kita pergi beratur kan, cik nak nasi lemak, dia pun ambil pak. Nasi lemak kau tu dah terpenyek dah tau. Kalau kau dah tahu kan, kau dapat nasi lemak yang atas sekali tau.
Sebab dia tindan kan. Okay, dia susun sini kan. Dan dia tindan. Dia tindan. Dia silang. Banyak kan. So, jadi kalau kau dah tahu kan, kau akan dapat nasi lemak yang membukit je lah. Dia dah apa? Dia cantik je lah. Kalau kau datang lambat, dah kena kompres nasi lemak kau. Okay, itu dia best. Antara pengalaman menarik lah. And then, petang, bukan petang, aku memang sekolah petang. Sekolah petang kan. Waktu tu kan 2 sesi, pagi dengan petang. So, aku sekolah petang. Apa yang menarik masa sekolah petang ialah bila balik, bas aku tunggu dekat the other side of the road. Depan sekolah tu dia tunggu seberang jalan. Jadi kita kena naik, kita kena lintas lah. Kita kena lintas jalan raya tu dan ada lah orang yang jaga cross tu kan. Dia tunggu tolong budak lintas tu kan. Kita lintas seberang sana dan dekat seberang sana ada pakcik Cina jual aiskrim. Atas motor. Ting dia jual aiskrim. Dia ping tu kan, dia pakai trompet kecil yang point tu. Macam tu. Jadi aku baik dengan dia sebab aku selalu ada simpan duit seposen kan. Aku beli aiskrim dengan dia lah. Jadi bila beli, kau tahu lah bila ramai orang kan, dia jadi serabut tau, dia jadi serabut. So aku ni macam nak tolong solve dia punya problem kan. Aku naik dekat seat motor dia. Motor dia macam motor RS kan, motor dia panjang, seat dia panjang macam tu. Jadi dia duduk kat depan ni, tolong lain-lain budak kan. Aku naik duduk sebelah dia. Aku cakap, uncle, mari saya tolong uncle lah. Okay, aku duduk sebelah dia. Okay, jadi bila member datang, okay, kau nak apa? Ni, aku tolong ambil aiskrim. Berapa sen uncle? Okay, jadi aku tolong dia. Jadi dia boleh layan belah sana, aku boleh layan belah sini. So, akibat dia, uncle selalu bagi aku aiskrim. Free. So, itu cara dia aku nak dapat aiskrim free hari-hari lah kan. Tapi tengok bas lah. Kalau bas dah tahu aku tengah buat dealing kan. Tengah tolong-tolong. Bas sampai memang tak dapat lah sebab sekejap lah. Kan, dia kalau uncle tu, dia dah tengah sibuk, aku tolong. Lepas tu dia dah tenang. Okay, masa tu dia bagi lah. Dia bagi aiskrim. Tapi kalau tengah aku sibuk, datang bas, tak sempat nak claim lah aiskrim tu. Okay. Tengok Uwais kalau tukar ni cakap apa. Dulu ada beli barang dapat gambar. Lepas tu gabung-gabung tanpa gambar tu. Jika cukup lengkap boleh tukar barang. Kadang-kadang barang beli. Kadang-kadang habis barang beli dapat gambar. Tak ada gambar yang lengkap. Memang kena tipu hidup. Betul-betul. Dia ada satu yang dia macam puzzle kan. Kita tampal stiker kan. Tapi aku rasa tu dah memang tahun yang macam aku dah tahun darjah 4, darjah 5 lah masa tu. Yang darjah 1 ni aku tak jumpa lagi benda tu. Masa tu tikam lagi. Okay. So itu apa ni? Masa macam mana aku baik dengan uncle tu lah. Dapat aiskrim free. So cara aku nak dapatkan aiskrim free masa tu ialah dengan cara tolong uncle tu lah. So jadi tiap-tiap hari aku dapat aiskrim lah. Basically hampir tiap-tiap hari aku dapat aiskrim. Aiskrim ni je. Aiskrim colek kan. Dia panggil aiskrim colek kan. Aiskrim ada kun, colek. Taruh. So, dia bagilah aku free. So, itu cara aku nak survive masa darjah 1, darjah 2 macam tu lah. Dan benda dengan uncle ni aku memang maintain sampai aku darjah 6. Sampai aku darjah 6. Kalau tengah hari, aku balik kan. Kalau sekolah darjah 5, 6 dah sekolah pagi. Jadi, kita balik tengah hari. Tengah hari pun aku continue tolong dia lah. Macam tu. So, dia ada 2 tau. Aku pernah cuba try dekat tepi sikit sekolah Galing tu, dekat depan seberang. Uncle ni dekat tengah macam ni. Dekat sebelah tepi ni sikit ada gerai keropok. Aku cubalah nak cari pendapatan kat gerai keropok. Nak cuba nak dapatkan keropok free lah. Tapi tak dapat. Kan? Kemut lah makcik tu. Dia tak bagi siul. Kan? Kita nak tolong kan. Tapi dia dah macam dah cukup orang kan. Okay, tak apa lah. Tak boleh buat apa lah. Alright. So, jadi itu darjah 1, darjah 2. Okay, apa yang menarik lagi? So, bila aku tukar darjah 5, so banyak memori aku yang aku ingat yang strong, yang kuat-kuat punya memori lah darjah 5, darjah 6 lah. Okay, sebab darjah 5, darjah 6 ni, dia sangat-sangat berbeza dengan budak-budak darjah 5, darjah 6 sekarang. Budak-budak darjah 5, darjah 6 sekarang yang korang tengok, mungkin anak-anak korang kecil tau. Dia orang kecil. Masa zaman aku, mungkin masa zaman korang juga, darjah 5, darjah 6 ni memang dah bermisai tau. Dah bermisai, dah budak-budak dah bermisai, dah boleh kahwin lah macam tu, masa tu. Nampak sangat matang dia.
Jadi darjah 5, darjah 6 ni dia dah ada puak, dia dah ada gangster, dia dah ada tumbuk, dia dah ada lah benda-benda macam tu. Mungkin kalau kita tengok kat sekolah rendah sekarang, kalau ada bergaduh tu bergaduh, budak-budak bergaduh lah. Tapi di zaman aku punya darjah 5, darjah 6 bergaduh tu dia dah ada geng. Dah gaduh ada geng dia dah ada, dah kenal dah, okey orang ni siapa-siapa. Jadi antara cara aku nak survive dululah dekat sekolah. Jadi yelah ada banyak geng dan aku ni tak suka join geng sebab kalau aku join geng aku kena jadi orang bawah orang tu. Aku tak suka. Kan? So apa yang aku buat ialah aku cari satu budak. Ada satu budak ni, dia ni badan dia, frame dia besar gila tau. Dia besar gila frame dia. Dan dia ni memang hati kering. Dia memang hati kering. Dia memang pergi lepuk je orang semua. So satu hari aku telah bergaduh dengan dia lah. Aku tak ingat nama dia. Nizam. Aku telah bergaduh dengan dia. Okay, aku telah gaduh dengan dia. Pak gaduh. Aku tak ingat punca sebab apa. Punca biasanya punca bodoh je lah. Macam terselisih bahu dekat koridor kan. Lepas tu kau faham pak tolak kan. Lepas tu gaduh. Dan antara punca kenapa aku berani gaduh dulu ialah sebab masa darjah 3 aku dah start bersilat dah. Aku dah start join gerak silat lian dekat sekolah tu lah. Pok Yi mengajar kalau siapa yang kenal Tok Guru aku, Pok Yi, dia dah start mengajar. Masa darjah 3 aku dah start belajar lian dekat sekolah Galing lah. Jadi dah pandai silat memanglah mestilah pandai gaduh kan, mestilah nak gaduh kan, walaupun silat tu ajar jangan bergaduh untuk mempertahankan diri, tapi kita jangan. Okay, jadi walaupun aku ni tahu bersilat tapi aku tak ada geng kan. Antara satu benda yang aku pakai dululah, aku ada jaket tau. Disebabkan terpengaruh dengan cerita Back to the Future. So bapa aku masa dia balik daripada London, dia belikan aku satu jaket lah. Satu jaket yang tak ada lengan kan Back to the Future kan dia ada macam jumpsuit macam pelampung kan. Tapi aku punya bukan pelampung tadi, macam jaket macam vest. So aku pakai vest tu. Vest aku tu warna hijau gelap. Dan aku lukis dekat belakang dia. Aku lukis gambar dragon kartun kan, ada taring sikit, lidah terjeli. Jadi masa aku gaduh-gaduh tu, budak tu Nizam ni dia memang power lah kan, dan budak lain semua memang takut ke dia. Even budak-budak yang ada geng pun takut ke dia. Dia ni tak ada geng tau. Jadi apa aku buat? Aku cakap dengan dia, Nizam, engkau nak pakai tak? Lepas dah gaduh tu macam kita orang macam kawan lah kan. Macam biasalah lepas dah gaduh salam kan. So, okay, salam. Boleh kawan lah. Boleh cakap lah. Sebab berani berdiri kan. Berani mengadap. Jadi boleh jadi kawan lah. Jadi dia tanya. Bukan. Dia tanya aku jaket ni aku beli kat mana. Aku cakap bapak aku beli kat London. Aku cakap. Jadi kau nak pakai ke? Dia cakap best juga. Boleh pakai. Aku cakap aku tak boleh bagi kau jaket ni sebab nanti bapak aku marah. Tapi aku boleh bagi pakai kau kat sekolah. Bagi kau pakai kat sekolah. Oh, dia suka tau. Dia suka. Okey, dia kata. Tapi satu syarat. Kalau kau pakai, aku petik kau minta tolong, kau mesti on ni. Okey, dia kata beres. Bagi lah. So, semenjak daripada gitu, aku ada bodyguard lah. Aku sampai kat sekolah, aku bagi dia. Nah, dia pun pakai. Satu hari dia pakai kat sekolah kan. Balik aku ambil. So, basically aku tak pakai lah jaket tu. Dia yang pakai. Dan tugas dia lah untuk protect aku lah. Jadi bodyguard aku. Aku antara yang terprotect jugalah. Jadi disebabkan aku ni macam lansi lah kan. Dah lah ada macam geng sendiri kan. Tapi geng aku tak besar. Aku ada 2-3 orang je. Masa tu darjah 5 tau. Jadi budak darjah 6 dah bengang dengan aku tau. Dan budak darjah 6 yang bengang dengan aku dan telah pukul aku dan ikat aku kat pokok dekat sekolah, dekat depan bilik guru ada kolam tau. Kita orang dulu ada korek kolam. Kita orang yang korek lubang tu ramai-ramai, cikgu suruh korek dan jadikan dia kolam ikan lah, kolam ikan hiasan. Dan aku dekat tepi kolam tu, depan bilik guru ni ada pokok-pokok besar.
So mamat ni, budak Jahanam ni, dia pukul aku kan, selam aku dalam kolam tu, pukul aku dan ikat aku kat pokok tu kan, sebab dia mungkin dia rasa aku action lah kan, action sangat. Okay, mamat tu korang mesti kenal kan. Sebab dia sekarang ni millionaire. Dia sekarang millionaire. Jadi kalau korang kenal Jabur. Siapa kenal Jabur? Budak Kelantan semua kenal, yang mana kenal Jabur. Jabur lah yang pernah pukul aku tu. Kalau Jabur kalau dia tengok aku pernah cerita dekat dia masa dia pernah hire aku jadi fotografer untuk anak dia apa? Anak dia baru lahir. Aku cerita kat dia pun dah lupa. Tapi dia lah orang yang first lah. Orang yang first pukul aku tak boleh balas. Pukul aku tak boleh balas balik. Satu sebab dia lepas diikat aku tu dia belah kan. Keduanya dia ada geng. Dia ada geng dekat Semambu. Geng budak Semambu. Aku duduk poli. Dan masalahnya everyday aku mengaji tau. Mengaji kat Semambu. Jadi bahaya. Kalau aku buat pasal nanti aku pergi mengaji petang kan boleh kena. Jadi kita jangan gaduh. Okay. So itu okay. Itu pasal sosial di sekolah lah. So antara benda yang menarik dekat masa tu ialah aku kalau aku ni champion lari dan guni, tu satu. Champion lari dan guni. Lepas tu rumah sukan aku rumah hijau. Lepas tu aku punya tugas. Aku ada satu tugas yang aku suka dan aku tak tahulah. Aku minta dengan pengetua. Tugas aku ialah tekan loceng. Aku minta dengan pengetua. Aku nak tekan loceng. Sebab apa? Kau rasa sebab apa? Kenapa aku minta dengan pengetua aku nak tekan loceng? Dan pengetua bagi. So tujuan dia sebab aku dah tak nak makan nasi lemak kompres tu. Aku nak makan nasi lemak yang gebu kat atas tu. Jadi orang yang tekan loceng rehat, dia mestilah dia keluar dulu kelas. So kau dapat keluar awal sikit kan. Bila lagi 5 minit kan, aku cakap angkat tangan cikgu. Tekan loceng. Cikgu cakap okey keluar. Aku pun pergi apa lari kat bilik pengetua kan. Standby tengok jam nak tekan loceng. Jadi aku minta tugas tekan loceng sebab aku nak makan nasi lemak yang tak kompres. Okay. So itu kisah nasi lemak. Okay. Apa lagi ya? Apa lagi menarik? Okay. Aku juga di kalangan budak yang lemah matematik. Aku lemah matematik. Okay. Jadi antara benda yang menarik masa lemah matematik ni, budak-budak sekolah Galing memang kenal dengan cikgu matematik ni lah. Cikgu ni nama dia Cikgu Atan. Aku tak tahu Cikgu Atan ada lagi ke tak. Kalau dia ada lagi, aku harap semoga dia sihat, sejahtera, baik lah. Cikgu Atan ni lah cikgu yang paling garang sekali dalam sekolah tu. Dia lah cikgu disiplin dan juga dia merangkap cikgu matematik aku. Cakap kau gila lah dia tu. Dia ada anak kembar atau 2 orang. Anak kembar dia, aku tak pernah jumpa lah kat Kuantan. Mungkin dia orang kat tempat lain lah. So, anak kembar dia lelaki lah kawan kita orang lah, kawan aku. Jadi, apa yang menarik, kalau korang, mungkin generasi baru kan, mungkin tak pernah experience lah. Aku pernah disuruh makan kapur dengan Cikgu Atan ni. Kan? Bila dulu dia tulis apa, masalah tu dekat papan hitam. Kau kena pergi solve. Kan? Dia panggil kan, dia petik-petik kan. Okay, siapa? Azhar ni pergi. Aku pun pergi ke depan. Kau silap Kau silap arah. Masa kau tengah buat tu, kau tulis. Kau silap je. Bam! Dia tolak kepala kau kena kat papan hitam tu. Menyungkur kau kat papan hitam tu. Salah dia kata. Apa yang salah? Tak betul CV ke apa kan? Betul kan? Okay, kau pun padam buat balik. Tak kena lagi, bam, dia tolak lagi kepala kau, tergantuk. Dia hantukkan kepala kau ke papan putih tu kan. Memang muka kau ni bertapuk-tapuk ni. Dengan tapi aku rasa budak yang lemah matematik je lah yang macam tu. Kalau budak yang pandai, tak ada masalah yang tu kan. Dan dalam kelas, kalau bercakap, of course lah terbang lah tu. Duster tu kan. Duster yang kain digulung-gulung-gulung tu, terbang. Pum, kena. Dan juga kalau kau dia dah duster kau sekali 2 kali kau tak berhenti cakap lagi kan, dia panggil kau, dia suruh kunyah tu kapur tu.
Dia suruh kunyah kapur tu, jangan telan, dia kata. Kunyah, kemam, biar. Jadi kau tak boleh buka mulut, kata. Nak bercakap tak boleh. Kapur. Kapur dulu ada warna-warni. Jadi memang brutal lah. Aku rasa kalau zaman sekarang ni buat macam tu, Cikgu Atan memang gone lah. Memang gone. Kan? Alright. So, dan disebabkan ganas ni Cikgu Atan ni, disebabkan ganas sangat Cikgu Atan ni, antara benda yang aku buat dulu ialah con dia punya tantangan lah. So, bila dia tulis, aku kadang-kadang tak buat kerja sekolah tau. So, kadang-kadang bila aku tak buat kerja sekolah, balik, dia bila aku pergi sekolah, dia akan komen besar dengan tulisan merah tu. Dia kata, tak buat kerja sekolah, bla 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 bla. Dia suruh aku sign. Dia suruh aku dapatkan bapak aku punya sign kat situ. Dia suruh aku dapatkan bapak aku punya. So, kau bayangkan, bapak aku pula jenis, kan, mak aku, bapak aku dengan mak aku. Mak aku lah, bapak aku kurang sikit, mak aku. Dia suka spot check aku punya bag. Dia suka sangat spot check aku punya bag. Dan kalau dia spot check, dia akan jumpa benda-benda macam ni lah kan. Especially matematik ni lah kan. Jadi apa aku buat kan, aku dulu kan buku latihan kita tu kan dia ada klip kat tengah tu kan, stapler tu kan. So aku buka yang tengah tu, aku keluarkan muka surat tu. Aku keluarkan kan. Aku keluarkan yang cikgu dah tulis tu kan. Aku susun balik. Gigih gila siul, gigih. Masukkan balik, lipat balik, simpan dalam beg. Dan aku simpan muka surat tu dekat certain, aku biasa simpan bawah kapet lah, bawah kapet. Okay, bawah kapet dekat dalam bilik aku kapet. So, okay lah, aku memang selalu terlepas lah bila mak aku spot check kan. Okay, tak ada benda-benda yang mencurigakan lah. So, bila aku nak kena pergi sekolah balik kan, aku nak kena isi balik benda tu tau. Aku nak kena isi balik muka surat tu. So, sebelum pergi sekolah, aku nak kena, sebab Cikgu Atan nak tengok balik. Bapak aku dah sign ke belum? Jadi aku pun kena sign. Kau bayangkan aku dah jadi 5, aku dah pandai forging. Forging tanda tangan. Bapak aku forging tanda tangan Cikgu Atan. Bila time report card pun sama juga. Aku yang sign. Aku yang sign ataupun Cikgu Atan yang sign. Jadi untuk subjek matematik memang brutal lah. Memang pengalaman yang hebat lah. Cikgu Atan pun memang dah jenuh dah belasah aku kan. Tapi aku ada part yang okey lah English. Aku okey English lah. Sebab aku suka tengok kartun English lah. Masa tahun tu belum ada TV3. TV3 dah ada belum? TV3 baru keluar. First kartun yang keluar dekat TV3 ialah kartun Heathcliff. Bukan Garfield, Heathcliff. So, itulah kartun yang mula-mula keluar dekat TV3. Masa tu RTM semua adalah, tapi kartun dia orang Tarita, cerita pasal macam Aquaman lah yang Tarita tu. Ada apa lagi Gundam, tapi Gundam dah jadi 5 jam 6 lah. Okay, so itu yang menarik lah. Dan di sekolah, apa lagi yang aku boleh buat? Waktu rehat, ada pokok tembusu, itu tak ada apa. Okay, tu cuci tandas, okay, tu tak ada apa. Zaman dulu ada satu trend tau. Trend ni ialah tulis nama awet dekat tangan. Lakar, torih nama boyfriend girlfriend dekat nama tangan. Okay, dekat tangan Jadi so aku punya kerusi dalam kelas tu. Dulu masa aku aku ada banyak girlfriend. Sekolah rendah aku ada banyak girlfriend. Aku boleh sebut nama semua tau, tapi tak payah sebut lah. Aku ingat So, antara salah seorang girlfriend yang aku ingat masa darjah 6 tu, nama dia Farah Wahida. Okay, apa yang menarik cerita dia ialah aku tak adalah ni sangat macam beria. Dia macam competition je tau, macam budak-budak, antara budak-budak semua tu. Okay, siapa nak ni, siapa couple ni, macam tu lah. Jadi
Ada satu time tu aku dekat kursi aku ada satu paku tau. Ada paku macam terjulur sikit. Jadi aku letak tangan aku. Dia macam bergarut kan. Dia macam serak macam tu. Lepas tu aku tarik. So dia jadi huruf F tau. Dia jadi huruf F. Jadi bila calar tangan aku huruf F tu. Bila orang tanya, "Ui, kau turun tangan lama. Farah ke?" Aku cakap, tak ada lah. Dia kata, "You ni. Kecoh tau sekolah macam aku tulis." Lepas itu, si Farah ni pula. Dia dengar cerita ni. Kalau Farah dengar, sorry lah. Aku cerita kan. Aku pun tak tahu dia. Aku dah lama tak dengar dia. Dia kat mana. Bila dia dengar cerita ni, dia pergi tulis nama aku dekat atas tangan dia. Dia tulis. Jadi, dua-dua kena panggil. Aku pun kena panggil masuk bilik pengetua. Dia pun kena panggil. Bapak dia pun kena panggil. Bapak aku pun kena panggil. Dua-dua kena masuk bilik pengetua. Nah, kan. Jadi, aku cakap lah. Aku bukan aku tulis. Aku ceritalah aku punya tu kan. Sebab aku ni adalah antara orang yang dipercayai lah dekat sekolah. Contohnya kenapa aku cakap dipercayai tu dia macam ni. Kalau contohnya bergaduh. Okey, ada orang bergaduh. Orang bergaduh berkumpul. Bila bergaduh memang ramai orang berkumpul kan. So, bila ada orang gaduh, cikgu, kalau aku ada kat situ, cikgu akan tanya aku. Aku tak tahu kenapa, tapi cikgu akan tanya aku. Azrael, ni apa cerita? Kenapa ni? Walaupun aku tak terlibat dalam pergaduhan tu, walaupun aku ni sekadar bystander je, aku sekadar tengok je kan. Tapi aku ditanya, apa terjadi sebenarnya? Sebab apa? Jawapan aku sentiasa, sebenarnya macam ni cikgu. Aku rasa. Sebab jawapan aku sentiasa macam ni. Sebenarnya macam ni cikgu. Sebenarnya. Jadi kan, bila aku cakap sebenarnya tu kan, itulah dia yang betul. Cerita yang betul. Cikgu akan ambil cerita aku tu je. Dia budak tu tak kira lah siapa salah, siapa betul kan. Memang aku, kalau aku cakap sebenarnya je, memang kau kena lah. Jadi bila aku cakap dekat pengetua, aku cakap sebenarnya saya, pengetua tu macam, cikgu percaya cakap aku kan. Tapi, memang jelas bercala huruf F kan. Aku dah cerita dah. Aku siap tunjuk. Aku cakap mainlah cikgu. Saya tunjuk paku dekat kursi saya tu. Saya letak tangan macam ni. Lepas tu dia cala. Dia tergarut kan. Lepas tu yang budak perempuan ni dia betul-betul tulis tau. Jadi kecoh lah masa tu. Bapak aku pun malu lah. Si ustazah sekolah pun cakap apalah kau ni. Malukan bapak kau gini kan. Jadi kisah yang ni lah. So tu antara kisah yang menarik waktu sekolah dulu. Dan apa lagi yang aku boleh ingat. Waktu dia jam 5, jam 6, dah mula balik lambat sikit tau. Sebab ada kelas tambahan lah, ada aktiviti petang lah. So bila ada aktiviti petang, kita orang akan lepak lama kat sekolah. Dan balik naik bas bandar. So bas bandar bayar 20 sen. Dulu bukan macam bas rapid tau. Bukan macam bas rapid sekarang ni. Bas bandar dulu ni dia boleh sumbat penuh-penuh. Atas enjin sebelah driver tu pun kau boleh duduk. Jadi aku memang ada satu spot dan driver memang dah kenal aku. Aku memang akan duduk dekat sebelah driver tu. Kan? Sebab apa? Aku suka tolong. Duit. Aku tolong ambil duit. Jadi driver tu tak susah-susah kan. Konduktor ada juga dekat belakang tu. Tapi dekat driver pun boleh bayar juga. Kalau orang nak naik, nak bayar kat driver kan, boleh. Ada konduktor ada yang bagi tiket-tiket tu kan. Ada juga. Masa tu. So, aku duduk dekat driver tu dan aku suka main dia punya radio. Jadi aku akan cakap, abang, lagu ni ada. Dia akan pasang lah kaset dia. Dan aku layan lah. Sepanjang jalan balik. So, itulah dia. Itulah dia antara benda-benda yang ni. Mari kita tengok chat sekejap. Muhammad Hanif Zainul cakap apa? Power lah Bi, boleh ingat kisah lama. Boleh lah ingat sikit-sikit. Tu yang aku nak cerita ni bro. Takut lupa kan. One day nanti aku lupa. At least aku boleh tengok lah balik video aku kat YouTube kan. Aku cerita pasal benda ni. Kan. Duster terbang tu biasa. Ni memang common lah. Budak-budak yang bayar kita memang dah kena duster terbang. Dia duster terbang yang kain gulung tu tau. Itu boleh baling. Dia kalau yang lepas tu dia dah ada generation yang ada kayu tu kan. Pemegang kayu. Yang tu tak boleh baling. Itu berjalur dahi kau kena tu. Kena lempang kat permohonan. Aku lempang tak pernah kena. Sekolah rendah aku tak pernah kena public caning. Aku sekolah menengah baru aku kena public caning. Tapi sekolah menengah aku akan cerita
di sesi yang lain lah. Di sesi yang lain. Yang ni aku cerita pasal apa ni? Pasal apa yang aku ingat waktu sekolah rendah je lah kan. Apa lagi yang aku boleh kongsi lah. Sekolah rendah, sekolah Garling tu menarik tau. Memang banyak dia dekat dengan bandar. Sekolah ni dia dekat sangat dengan bandar. Dia bukan dalam bandar tapi dia betul-betul kat pinggir tepi sikit lah. Jadi dia agak sibuk tapi tak sibuk sangat. Antara kawan baik aku dulu masa sekolah kita panggil Pok Teh. Aku dah tak tahu mana Izzat mati, Izzat Gam. Siapa lagi lah? Aku tak ingat lah. Tapi ramai lagi yang ada sekarang ni yang masih lagi yang terus masuk sekolah menengah ada. So antara bila kita orang buat UPSR kan, ambil peperiksaan UPSR, itu first time grand punya peperiksaan lah yang aku ingat. First time kan ambil periksa besar-besaran. Masa tu juga aku ingat pernah ada lawan boxing. Okey, lawan boxing Mike Tyson tak salah aku ke, tak ingat lah siapa. Jadi bila ada lawan ni, bila ada lawan boxing ni, cikgu biasanya akan buat macam boxing day tau, macam tak ada belajar gitu. Semua orang masuk dalam dewan tengok TV. Kau bukan aja tak ada projektor tau zaman tu tak ada projektor, dia ada TV. Jadi kau bayangkan TV besar monitor 14 inci tu, tapi satu dewan tengok. Dewan tu dia buka kelas 3 4 kelas. Semua macam dia ada partition kan. Okey, dia buka partition tu so jadi dewan. Sepatutnya ada 4 kelas tapi dia buka ke partition tu jadi dewan. Jadi semua orang tengok, duduk bersila tengok TV yang kecil tu. Tapi yang penuh dekat depan cikgu lah kan. Bila cikgu bersorak, semua orang bersorak lah. Aku pun tak tahu macam mana masa tu lah. Tapi antara yang menarik ialah Boxing Day, Magic, pertunjukan Magic, hari kantin istimewa, kau beli kupon kan, kupon RM10, and then kau boleh beli makanan pakai kupon. Tapi pada hari-hari kantin istimewa tu, cikgu berniaga, ada parents yang berniaga, jadi kau boleh beli makanan yang luar biasa sikit lah. Dan biasa bapak aku akan bagi extra sikit lah kalau time hari kantin istimewa. Alright, okay. Jadi aku rasa cukup lah tu untuk sesi kali ni. Nanti kita sambung balik. Kita akan buat satu sesi lagi untuk aku simpan rekod memori aku ni, untuk dalam sekolah menengah pula. So yang ini sekolah rendah, sekolah menengah. Lepas tu aku akan pergi ke Sekolah Sultan Abu Bakar, SABS. Nanti aku akan kongsi dengan korang. Okey, jadi terima kasih kepada yang telah join sesi aku. Terima kasih. So aku ada podcast dah sekarang. Aku dah ada podcast. Kalau korang suka dengar, tak suka tengok video, suka nak dengar je kan, korang boleh tengok dekat Spotify, type Regime Show, ataupun korang type dekat browser korang podcast.imregime.com. Podcast podcast.imregime.com. Dia akan bawa pergi ke Spotify aku lah. Tapi kalau korang search dekat podcast dalam Spotify pun ada juga aku. Kalau korang pakai Google Podcast pun, korang search I Am Regime, korang jumpa juga aku punya podcast. So lebih mudah kalau orang yang suka dengar saja, tak suka tengok video, boleh tengok situ. Kalau ni orang yang nak tengok video-video aku sebelum ni, boleh pergi dekat I Am Regime, Tube, tube.imregime.com. Tube.imregime.com tu ialah aku punya YouTube channel lah. Ataupun korang tekan macam yang korang tengok sekarang ni lah, www.imregime.com di Facebook. Alright, terima kasih kerana join aku. Semua yang dengar-dengar, yang join, tolong like dan share aku punya Facebook, aku punya channel YouTube. Aku bukan nak jadi influencer pun, aku cuma nak share saja. Alright. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.